Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Maksudnya, bukanlah orang yang kuat itu dengan gagahnya bergusti, tetapi sebenarnya orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan nafsunya ketika marah. Muttafaqun alaih. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Jengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentara azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau.
di mana jua destinasi anda, IKIM sentiasa menemani perjalanan anda dengan jua dan lidah yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Tariq An-Nur, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna, Usrah Nurani dan Hayya Bil Arabiyah bersama Muhammad Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam destinasi 4 petang hingga 7 malam. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada permaran syarat. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi sekali lagi bersama dengan sahabat pendengar nak berkongsi tentang ibrah kisah dalam Al-Quran. Untuk kita ambil pengajarannya, bersama-sama menjadikan panduan dalam kehidupan kita. Baru betul kita jadikan Al-Quran itu sebagai manual kehidupan kita, insyaAllah. Dan kita beberapa minggu ni cerita tentang Fir'aun Ustaz kan. Fir'aun, banyak rupanya Fir'aun ni kan. Dia punya kisah sisi-sisinya untuk kita belajar. Dan bersebut tentang Fir'aun ni, nak tahu juga Ustaz macam mana pembahagian jenis-jenis manusia lah pada ketika zaman Fir'aun tu wujud. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jadi pada siri yang lepas kita telah bersama-sama mendengar bagaimana Fir'aun ini adalah orang yang melampaui batas. Dan bila dia melampaui batas, apakah tindakan-tindakan melampaui batas tersebut dan apakah kesannya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, satu sunnah yang telah disusun oleh Allah kepada kita semua di atas dunia ini dan tak mungkin akan berubah sampailah ke hari kiamat, iaitu sunnah at-tadafu'. Apa makna at-tadafu'? Iaitu pertembungan antara kebatilan dan kebenaran. Sampai akhir zaman, sampai ke kiamat nanti dia akan berlaku. Memang akan ada. Ada saja. Kan? Sebab itu adanya Nabi Muhammad, ada je Abu Jahal. Adanya Nabi Ibrahim, ada je Namrud. Kan? Sebaik-baik manusia ada juga sejahat-jahat manusia tempat yang sama. Memang Allah Ta'ala telah sebutkan begitu. Ya. Maknanya adanya mereka itu sebagai ujian kepada kita lah. Apakah yang perlu kita lakukan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjalankan dakwah di Mesir ketika itu. Dan dakwah itu sebagaimana kita tahu ialah untuk menyelamatkan manusia daripada terus disesatkan oleh Fir'aun ini. Ya. Karena kesesatan Fir'aun ini kesesatan yang sudah melampaui batas. Tak calang-calang sesat dia. Itu teruk sangat kesesatan itu, ya. Dan dia bukan saja menyesatkan diri dia, bukan saja menyesatkan orang-orang kiri kanan dia yang besar-besar tu, Haman dan Qarun, tetapi dia menyesatkan rakyat jelata. Semua masyarakat itu. Sebab tu Allah panggil mereka kanu qauman fasikin. Mereka semua, Fir'aun, Haman, Qarun dan semua rakyat marahin ketika itu, semuanya Allah kata fasikin, orang yang fasik semuanya. Jadi itulah berjayanya Fir'aun dalam menyesatkan manusia. Namun begitu Allah Ta'ala takkan benarkan kesesatan merajai alam ini. Karena alam ini Allah Ta'ala sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman. Wal aqibatu lil muttaqin. Pengakhir
yang akan menang di atas alam ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Allah mengutuskan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi kalau kita lihat di zaman Nabi Musa datang tu, memanglah pada peringkat permulaannya ketika itu masyarakat ketika itu sedang sesat. Ya. Dan kalau kita tengok rakyat jelata, rakyat marahin, memang mereka itu orang-orang yang fasik. Ya, jadi saya nak gambarkan sedikit bagaimana fasiknya mereka itu. Okey. Dalam Al-Quran menceritakan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kepada Nabi Musa alaihissalam 9 tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat yang jelas bagi membuktikan kebenarannya. Ya. Dua daripada 9 itu, tongkat dia yang telah kita bincangkan lagi itu, dan juga tangan dia yang mengeluarkan cahaya putih yang tidak ada sedikit pun kecacatan. Itu dua tu. Yang kedua itu ialah merupakan mukjizat yang ada pada diri dia. 7 lagi ialah Allah turunkan mukjizat dalam bentuk bala bencana yang diturunkan kepada Firaun. Bagi memberi hujah kepada Nabi Musa bahawa Firaun itu bukan Tuhan. Kan kita dah bincangkan Firaun kata dia Tuhan. Sungai Nil tu mengalir pun atas arahan dia. Masya-Allah. Jadi oleh kerana sombongnya dia, Allah Taala hantar bala bencana. Kalau betul awak Tuhan, tolaklah. Baik, apa pada bencana itu kita boleh rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 33. Ya, Allah kata apa? Fa arsalna alaihimut tufan. Kami pun menghantar kepada mereka taufan. Taufan ini kalau dalam istilah Al-Quran bukanlah taufan angin ribut tu, banjir. Ada sekarang ni Tufanul Aqsa, banjir Aqsa, ya. Bukan taufan dalam bahasa Melayu tu. Maknanya bah yang besar. Jadi Allah Taala hantar bah yang besar. Kalau betul kamu Tuhan, kamu tahanlah air ni. Tak mampu dia nak tahan. Jadi bila dia tak mampu nak tahan tu, bah tersebut memusnahkan negeri Mesir tu, Nabi Musa sedaplah berhujah. Macam mana tuan-tuan? Kamu nak akui Firaun ni Tuhan lagi? Tengok, air pun dia tak boleh nak lawan. Tuhan apa? Jadi ini keuntungan kepada Nabi Musa dalam berhujah. Kan? Firaun tak mampu nak menjawab hujah tersebut. Bukan saja Firaun, rakyat jelata pun tak boleh nak jawab. Tak terkata. Memang Firaun pun lagi duduk dalam istana, habis tanam-tanaman mereka musnah. Tapi mereka tetap tak sedar juga. Baik, tak sedar dengan tu Allah Taala hantar apa lagi? Wal jarad fa arsalna alaihimut tufan wal jarad wal kummal wad dafadi wad dam. Kami hantarkan kepada mereka tufan dan belalang. Kalau betul kamu Tuhan, tak apa Allah hantar belalang. Belalang ni kalau dia turun, sekali dia turun tu dalam masa 15 minit, gandum tu habis dia makan semua. Firaun, kalau kamu Tuhan, sekatlah belalang tu. Tuhan kan maha berkuasa, sekatlah. Firaun tak dapat sekat. Ya, jadi ketika itu sepatutnya orang ramai berfikir, kata dia Tuhan, sepatutnya mereka berfikir. Tetapi itulah, bila mereka sudah jadi fasik, fikiran mereka itu sudah dipajak oleh Firaun. Fikiran dia masiklah juga jadi. Masiklah. Mana macam saya pajak kereta kan, saya boleh gunalah kereta tu ikut suka saya lah. Jadi fikiran orang ramai ni sudah dipajak oleh Firaun. Dah turunkan tu pun Firaun tak boleh lawan belalang tu. Mereka nampak hasil gandum mereka musnah dimakan belalang. Mana Firaun tak tolong pun. Kata Tuhan. Tapi mereka masih lagi tak nak berubah. Tak cukup dengan tu, Allah Ta'ala hantar kumal. Kumal ni apa dia? Kutu-kutu. Kutu ni, mereka simpan gandum mereka kat dalam gudang ya. Kutu tu datang makan habis gandum-gandum dia. Kalau betul lah Firaun tu Tuhan, lawanlah. Tak dapat lawan juga. Apa tu? Kutu-kutu je pun. Kutu je. Sebab itulah kita kata Allah Ta'ala ni kalau nak turunkan pertolongan, tentera-tentera dia macam-macam. Tak perlu dia nak hantar supersonik. Kapal terbang besar-besar tu, dia hantar kutu je. Ya? Dan tak cukup dengan tu Allah Ta'ala hantar waddafadik, kata. Kata, Allah Ta'ala hantar kata. Kalau dulu mungkin pengikut Firaun kata apa? Tak apalah, gandum belalang dah makan, kami punya gandum dalam kilang pun kutu dah makan, kami nak cari pendapatan lain. Allah Ta'ala hantar kata-kata. Mereka keluar daripada rumah je, kata tu gigit dia, mati.
menyebabkan mereka terpaksa duduk dalam rumah, tak boleh bergerak, kena kepung. Jadi kalau Firaun tu Tuhan, suruh dia lawan katak tu, tak mampu Firaun nak lawan. Sepatutnya mereka semua mula berfikir, dia ni bukan Tuhan lah. Tapi tak berubah juga. Maknanya punya tebalnya permainan Firaun tu. Dan tak cukup dengan tu, Allah Ta'ala hantar dam. Dam ni darah. Maknanya, kalau dulu mereka kata tak apalah, kami tak boleh makan gandum, tak apalah, kami boleh minum air. Sekarang ni mereka buka saja apa punca air, semua darah. Mereka pergi kat tinggi, ambil air kat timba, darah. Mereka buka pilih paip, darah. Menyebabkan makan pun tak boleh, minum pun tak boleh. Sekarang ni, kalau betul Firaun itu Tuhan, suruhlah dia pulihkan benda ni. Sepatutnya mereka itu telah berfikir, iyalah, apa yang Nabi Musa cakap itu betul lah. Tetapi mari kita lihat, apakah jawapan orang ramai setelah mereka melihat Firaun gagal untuk berdepan dengan tentera-tentera Allah itu. Baik, cuba rujuk dalam surah Al-Isra ayat 101. Ya, apa kata mereka? Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Fas'al bani Israil idh ja'ahum faqala lahu Fir'aun, inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Sesungguhnya aku fikir engkau ni wahai Musa seorang yang terkena sihir. Nampak tak? Itu kata Fir'aun. Fir'aun kata, kamu ni teruk ni main sihir ni. Baik, apa kata rakyat jelata? Rakyat jelata kata apa? Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Al-A'raf ayat 133. Setelah Allah Ta'ala kata apa? Kami hantarkan tufan, kami hantarkan belalang, kami hantarkan kutu, kami hantarkan katak dan darah. Tetapi mereka kata apa? Fastakbaru. Maka mereka tetap juga berlaku sombong dan takabur. Wa kanu qauman mujrimin. Mereka menjadi kaum yang mendurhaka kepada Allah. Inilah yang dikatakan kefasikan. Sudah datang peringatan daripada Allah berulang-ulang kali, tetapi sedikit pun tidak dapat mengetuk pintu hati mereka untuk kembali kepada jalan kebenaran. Jadi Allah Ta'ala nak didik macam mana lagi? Sebab itu layaklah mereka ini dibenamkan dalam Laut Merah bersama dengan Fir'aun mereka itu. Dikuburkan di situ. Sebab orang-orang begini, kalau dibiarkan hidup di atas muka bumi inilah, dia akan menjadi perosak-perosak kepada manusia lain. Sebab itu Fir'aun hancur bersama dengan kaumnya. Bukan dia saja, bersama dengan kaumnya yang telah menjadi fasik bersama dengan mereka itu. Jadi, saya nak sambung sedikit lagi. Allah Ta'ala murka kepada kaum Fir'aun. Bukan saja dia murka kepada Fir'aun, dalam ayat-ayat yang lain Allah menggambarkan bahawa dia murka kepada kaum Fir'aun ini. Kita boleh rujuk dalam Al-Quranul Karim bagaimana murkanya Allah kepada mereka. Ya, tengok ni. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ghafir ayat 46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiyan wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Mereka didedahkan kepada bahan api neraka pada waktu pagi dan petang semasa mereka berada di alam barzah. Dan pada hari berlakunya kiamat, diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab seksa api neraka yang seberat-beratnya. Maknanya apa dia? Pengikut-pengikut Fir'aun ni, yang dah berkarat kekufuran mereka ni, yang Allah Ta'ala hantar 9 tanda-tanda kebesaran pun tak boleh mengetuk pintu hati mereka. Murkanya Allah kepada mereka ni, sehingga bila mereka mati, belum sampai di alam akhirat, di alam barzakh itu Allah Ta'ala sudah azab mereka. Pagi dan petang mereka akan dibakar dengan api neraka. Gitu. Memang tak ada rehat lah maksudnya. Tak ada rehat. Separuh orang dalam alam barzakh itu ada rehatnya. Ini di alam barzakh lagi Allah Ta'ala sudah azab mereka ini. Sebab apa tu? Sebab mereka ini orang kata ada fikiran tak nak guna. Ikut saja apa kata Fir'aun tu. Tetapi sebab apa jadi melulu tu? Kita kembali pada perbincangan asas. Fir'aun sudah didik mereka bahawa apa yang saya cakap adalah benar, tidak ada salah melainkan benar. Benar berlaku. Dan kejayaan kita adalah sejauh mana kita dapat kumpulkan emas dan perak. Itu dia. Ini menyebabkan umpan dia tu. Ya. Jadi murkanya Allah kepada mereka. Jadi itu kumpulan pertama. Kumpulan yang fasikun. InsyaAllah nanti ada kumpulan solihun pula. Oh ada. Alhamdulillah. Dikala Fir'aun menjalankan kejahatan dia tu, dakwah Nabi Musa terus berjalan.
memberikan buah dan hasil. Macam mana buahnya, macam mana hasilnya, macam mana tenaga yang digunakan usaha tu, kita akan kongsikan lepas kita bagi rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Ini akan terjadi. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi di IKIM Inspirasi Inforia Islami kembali bersiaran ibrah kisah dalam Al-Quran bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Uda Kasim. Perkongsian kita pada malam ini cerita tentang pembahagian manusia lah, jenis-jenis manusia ketika zaman Fir'aun. Tadi ada manusia yang fasik kan, mana ada bila kata Nabi Musa tu ada 9 tanda kebesaran, dah 99 tunjukkan pun tak mengikut. Tak lut tak tembus Ustaz, hidayah tu kata tak sampai itulah, ya Allah. Dan cuba jadi Ustaz kata dalam masa yang sama juga ada yang hebat juga dari sudut keimanannya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Selalu saya sentuh orang-orang hebat di zaman Fir'aun itu. Saya nak sentuh ada satu lagi kumpulan yang mereka ini juga termasuk dalam fasikin. Siapa dia? Mereka ini adalah daripada kalangan Bani Israel sendiri, daripada kalangan orang-orang Nabi Musa sendiri. Itu siapa dia? Orang-orang tua-tua. Orang tua daripada
surah Al-A'raf ayat 129, ketika Nabi Musa datang menyampaikan dakwah di kota Mesir itu, orang-orang Bani Israel memanglah rakyat kelas kedua di Mesir. Rakyat kelas pertama Kipti. Mereka ni Bani Israel yang daripada keturunan Nabi Yusuf alaihissalam yang datang berdagang di Mesir. Jadi Fir'aun memandang mereka ni rakyat kelas kedua lah, selalu ditindas dan sebagainya lah. Memang hidup mereka telah ditindas daripada awal lagi. Tiba-tiba datang Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dakwah, menyerang kesesatan Fir'aun. Agaknya apa akan jadi kepada Bani Israel? Dahlah hidup tertindas, maka lepas ni akan terus tertindas dan tertindas lagi lah. Dia cuba tengok. Oleh kerana mereka ini sudah biasa hidup dengan ditindas, menyebabkan mereka ini diserang satu penyakit, ini penyakit takut. Takut untuk menyatakan kebenaran. Tidak mahu melakukan apa-apa perubahan. Mana kalau dulu kami dah susah, wahai Musa, sejak engkau datang sini makin susah lah kami. Itu kalau bahasa kita orang Melayu lah. Cuba kita tengok bahasa Quran pula. Quran kata macam mana? Kita boleh rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 129. Ya. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Mereka berkata, kami telah dianyanya dan diperhambakan oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang kepada kami. Maknanya kami ingatkan kamu ni Musa, anak angkat Fir'aun datang balik ke Mesir, akan berubah nasib kami. Rupanya makin teruk. Nampak tak? Ya? Jadi ini kumpulan yang kedua. Ini kumpulan yang dia akan ikut aja lah Fir'aun tu. Dia selesa sangat dah. Dia selesa. Padahal hidup dalam keadaan terhina tu. Tentara tu pun rasa selesa. Sepatutnya adalah jiwa nak melawan macam teman-teman kita di Palestin. Ya, mereka ditekan oleh Zionis. Mereka ada jiwa untuk melawan, untuk merampas balik tanah air mereka tu yang telah dicuri oleh Zionis, ya. Ini jiwa yang bagus. Ada mujahadah, ada jihad. Tetapi ini yang kita sebut ni, yang disebut oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 129 ni, jiwa untuk melawan itu sudah tidak ada. Yang ada ialah jiwa penakut. Jiwa tidak mahu berdepan dengan kesusahan. Dia nak senang saja. Bergantung saya pada manusia. Ya. Ini dia. Ya. Ada lagi satu. Ada satu lagi. Dia dalam tiap-tiap masyarakat dia akan ada golongan ni. Golongan ni akan ada. Tak apalah, saya tak naklah. Saya ni dah ni lah. Saya ikut je apa yang ada ni. Saya ikut je lah apa yang ada lah, kan. Padahal dia tertindas tu. Dia tak nak usaha sikit lagi. Ya? Anak dia. Ya. Baik. Mari kita tengok pula golongan-golongan soleh yang wujud di zaman Fir'aun mengganas. Inilah pentingnya dakwah. Ya. Dakwah ini kita jalankan. Hidayah daripada Allah. Kalau ikut akal lah, dakwah Nabi Musa akan tewas, akan kalah. Sebab tekanan yang dibuat oleh Fir'aun itu bukan saja dia seorang. Rakyat jelata ni semua menekan Nabi Musa. Kan? Macam Nabi Muhammad SAW, dakwah dia ditekan oleh barisan kepimpinan Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Tetapi orang-orang di bawah banyak menyokong dia. Kan? Sebab itu bila Nabi pernah di pulau 3 tahun di pinggiran gunung, orang-orang menyokong dia. Bahkan yang tak Islam pun sokong dia. Tapi Nabi Musa ni daripada seluruh peringkat semua memusuhi dia. Jadi macam mana dakwah dia nak menang tu? Tetapi kuasa Allah mengatasi segala kejahatan manusia. Mari kita tengok siapa orang-orang yang beriman di zaman Fir'aun melakukan kejahatan itu, ya. Jadi antaranya yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim kepada kita ialah seorang keluarga rapat Fir'aun. Tapi tak disebut namanya. Al-Quran merahsiakan namanya. Sebab tak penting pun kita tahu nama dia. Ya? Yang penting kita tahu ada seorang laki-laki, orang rapat Fir'aun. Kalau Fir'aun meeting, dia mesti ada dalam. Mana orang kepercayaan Fir'aun, yang mana dia selama ini merahsiakan keimanan dia kepada Nabi Musa AS. Tetapi ketika Fir'aun menjatuhkan hukuman mati kepada Nabi Musa, ketika itu dia bangkit dalam mesyuarat tersebut untuk menyatakan penentangan dia terhadap kejahatan Fir'aun. Baik, sila rujuk dalam surah Ghafir ayat 28. Ya. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Pada saat itu, iaitu ketika Fir'aun sudah merancang untuk membunuh Nabi Musa AS,
Berkatalah pula seorang lelaki yang beriman dari orang-orang Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Apa kata dia? Patutkah kamu membunuh seorang lelaki kerana dia menegaskan Tuhanku ialah Allah? Nampak tak? Ini orang beriman yang pertama. Ya, Fir'aun ingatkan semua orang yang dia bawa bersama dalam suarat dia untuk merosakkan, membunuh Nabi Musa itu semua menyokong dia. Tetapi tidak. Di celah-celah mereka yang menyokong Fir'aun, di sana ada seorang lelaki yang beriman, kata Quran, yang menyembunyikan keimanannya selama ini, tetapi ketika perlu dia menzahirkan keimanannya, dia menzahirkan lalu membantah tindakan Fir'aun kerana nak membunuh Nabi Musa AS. Ini orang pertama. Jadi maknanya dakwah Nabi Musa AS rupanya menembusi istana Fir'aun. Itu ya. Sebab itu dakwah ni kita jalankan. Macam Radio IKIM ni lah ya. Teruskan dakwah melalui Inforia. Itu ya, kita tak tahu, mungkin dah berapa ramai orang yang mendapat hidayah selepas mendengar Radio IKIM ini ya. InsyaAllah. Jadi itu yang pertama. Ya. Baik, yang kedua, yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam yang tak disangka-sangka ialah ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir? Ahli sihir dia. Padahal ahli sihir ni, kalau kita kata dia bertaraf menteri ya. Sebab dia orang kepercayaan Fir'aun. Kan telah disebutkan tadi kan, kalau saya menang lawan Musa, apa hadiah dia? Engkau akan jadi orang yang paling dekat dengan aku. Mana orang kepercayaan Fir'aun. Tiba-tiba orang itu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Nampak tak? Walaupun diugut oleh Fir'aun, akan dipotong kaki dan tangan dia, tetapi ahli sihir ini tetap menyatakan keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kita boleh lihat dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Taha ayat 72, Allah berfirman, qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayinat walladhi fatarana faqdi ma anta qadi innama taqdi hadhil hayatid dunya. Ahli-ahli sihir itu menjawab ketika Fir'aun ugut dia, ya, selepas mereka menyatakan keimanan pada Nabi Musa, kami tidak akan sekali-kali mengutamakanmu daripada apa yang telah datang kepada kami dari mukjizat-mukjizat yang terang dan nyata, ya, dan tidak akan mengutamakanmu daripada Tuhan yang telah menjadikan kami semua. Oleh itu, hukumlah apa saja yang engkau hendak hukumkan, kerana sesungguhnya engkau hanyalah dapat menghukum dalam kehidupan di dunia ini saja. Kuat tak iman dia tu? Ya? Tak gentar. Tak gentar, padahal nak dipotong kaki tangan tu. Allah. Bukan nak dipotong gaji. Allah terasa Ustaz. Nak dipotong kaki tangan. Itu pun dia kata, wahai Fir'aun, kamu boleh hukum kami, silakan. Kamu hanya boleh hukum kami di dunia. Hukuman kamu ini tidak menggerunkan kami untuk teruskan menyatakan keimanan kami kepada Allah dan Rasul. Nampak? Orang yang diharapkan akan membenamkan dakwah Nabi Musa, tetapi orang inilah akhirnya mengangkat dakwah Nabi Musa setinggi-tingginya. Hidayah Allah. Ini lagi bahaya ni. Dia punya sebab nanti dia akan memberi pengaruh yang besar juga daripada masyarakat Ya, ya. Sebab itu Fir'aun takut ni. Orang akan kata, orang kanan dia pun sokong Nabi Musa. Dia cukup takut bila orang ramai akan terbuka fikiran. Sebab itu dia akan hukum. Ya, baik. Yang ketiga. Ini lagi orang paling rapat dengan Fir'aun. Siapa dia agaknya? Asia, isteri dia. Ya, kena sebantal. Masya Allah. Ya, orang yang selama ini ialah biasanya isteri ni akan ikut suami. Betul tak? Ya, maklumlah suami belikan macam-macam untuk dia, takkan tak ikut, betul tak? Dia berikan kehidupan yang mewah. Kan, tetapi kemewahan yang diberikan oleh Fir'aun kepada Asia tidak membutakan mata hatinya untuk menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah Taala merekodkan dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-11. Ya, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada mudaratnya kepada orang mukmin berhubung rapat dengan orang-orang kafir kalau tidak terjejas imannya, yaitu isteri Fir'aun. Ya, idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ketika isteri Fir'aun berkata apa? Yaitu, wahai Tuhanku, benalah untukku
aku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Masya Allah. Dan aku tak nak ni kekayaan istana yang Fir'aun buat ni, ini palsu semua ya Allah. Kan? Bedalah Ya, untuk ya. aku istana di surgamu ya Allah. Di sisi Allah. Di sisi Allah ya. Kemudian selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan perbuatannya yang kufur dan buas ini. Serta selamatkanlah daku daripada kaum yang zalim. Inilah Asyah. Ya, Asyah. Fir'aun tak sangka orang yang diharapkan akan dapat menyokong dia, tiba-tiba inilah orang yang akhirnya menentang Fir'aun itu sendiri. Ya, jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, ya, kalau kita lihat perkara ini juga berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kan, kalau kita lihat pemimpin-pemimpin Quraisy, ya, berapa ramai di kalangan mereka menentang Rasulullah, tiba-tiba anak mereka menjadi penyokong kuat dengan Nabi SAW. Cuba tengok Ikrimah bin Abu Jahal. Bapaknya si Abu Jahal, tapi anaknya Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal, antara panglima Islam yang membebaskan Jordan, Syria daripada penjajahan Romawi. Hebat, ya. Kalau tengok yang lain banyak lagi lah, ya. Kita tengok macam Mus'ab bin Umair, ibunya seorang hartawan, jutawan di kota Mekah yang mempunyai kaitan yang rapat dengan Abu Jahal. Tetapi walaupun dia dididik dengan kemewahan, tetapi Mus'ab membuktikan bahawa dia lebih inginkan tunjuk ajaran Nabi kita SAW dan inginkan kebahagiaan di akhirat lebih daripada dunia ini. Jadi itu dia. Dan belajar sesuatu mestilah kan, banyak kita belajar hari ini sebenarnya bila sebut tentang manusia-manusia yang ada pada zaman Fir'aun. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang baik-baik tu. Amin, kan? ya Allah. InsyaAllah. Amin, amin. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada kali ini Ustaz. InsyaAllah lain ke lapangan minggu hadapan kita bersama lagi untuk sambungan lagi perkongsian-perkongsian kisah-kisah dalam Al-Quran yang boleh menjadi ibrah dan pengajian dalam kehidupan insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Salatun minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil maqam. Salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhai babana ya kiram. Wa man dikrum unsuna fi salam wa nurun lana baina hadal anam sakuntum fadi wa
Nasiruddin At-Tusi. Nama penuh beliau ialah Abu Ja'far Muhammad Ibn Muhammad Al-Hasan. Beliau dilahirkan di Tus, Iran pada tahun 597 Hijriah bersamaan 1202 Masehi dan memulakan hidupnya dengan bergiat dalam bidang keilmuan di Tus. Apabila Hulagu memulakan serangan bagi meluaskan jajahan takluknya, Nasiruddin telah turut serta dalam gerakan tersebut. Disebabkan keteguhannya, beliau dilantik sebagai penasihat kepada Hulagu. Kewibawaan beliau dalam bidang politik semakin ketara kemudiannya dengan pelantikan beliau sebagai penasihat Abaqa bin Hulagu. Semasa Hulagu menyerang ibu kota Baghdad, Nasiruddin ada bersama-sama dengannya. Beliau kemudian menetap di kota ilmu ini sehingga meninggal dunia pada tahun 672 Hijriah bersamaan 1274 Masehi dan dikebumikan di Mashhad Al-Kazimiyah. Nasiruddin mewariskan banyak hasil penulisan yang mencakupi banyak bidang ilmu kepada kita. Antaranya termasuklah penulisan dalam bidang geometri, fizik, algebra dan falak. Beliau juga menghasilkan karya dalam banyak bidang keagamaan, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan akidah dan hukum. Walau bagaimanapun, kepakaran beliau yang paling utama ialah dalam bidang falak atau astronomi. Dalam bidang tersebut, beliau telah menghasilkan banyak teori, sama ada ia merupakan lanjutan bagi teori-teori yang terdahulu maupun yang benar-benar baharu. Sebagai mengiktiraf kebolehan beliau dalam bidang ilmu falak ini dan dengan tujuan memperoleh faedah daripadanya, Hulagu telah membina sebuah pusat kajian cakrawala yang besar di Turkistan untuk Nasiruddin, iaitu pada tahun 657 Hijriah. Petikan daripada buku Tokoh-tokoh Kesarjanaan Sains Islam, hasil tulisan Profesor Datuk Dr. Mahmud Zudi Haji Abdul Majid. Macam mana kita nak tanamkan rasa syukur dalam hati tengok orang yang lebih susah daripada kita. Dikala kita boleh berdiri, tengok orang lain yang tak boleh berdiri, orang lain yang duduk. Dikala kita berjalan, bayangkan orang lain yang tak dapat berjalan, orang lain yang sakit. Dikala kita terbaring sekalipun, kita bayangkan orang lain yang tidak berada dalam keadaan sedar, koma dan sebagainya. Kalau kita istighfar, astaghfirullahalazim, barangkali jangan sampai di hati kita itu ada kepada Allah SWT, kerana kita faham bahawa syukur nikmat itu ialah mendapat nikmat-nikmat yang besar ataupun nikmat yang kita nak, sedangkan apa yang kita sedang rasai, sedang hidup dengan perspektif kita bahawa kehidupan keseluruhannya adalah nikmat. Sekiranya kita tidak mendapat sesuatu yang kita inginkan, lihatlah nikmat-nikmat yang lain. Bersama kita melabur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayo, merifak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah kebajikan dan pendidikan anjuran YADIM. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank YADIM 566010825428 atau layari laman sesama YADIM www.yadim.com.my untuk sumbangan anda. Kita pergi tidur, kita pergi parking, kita pergi hotel, kita pergi mesyuarat. Balik-balik tengok tenggelam dah kereta kita. Tak boleh nak kata apa. Itu adalah bencana alam. Tengok sajalah, jangan buat apa-apa. Alam sistem out totally. Jadi immobilizer out. Langsung semua out. Bateri dah kong habis dah. Kalau boleh tarik, tariklah. Jangan cuba nak hidupkan. Sebab kalau you cuba nak hidupkan, dipaksa, dia akan meragam. Walaupun dia hanya tenggelam setengah, bonet depan dah tak nampak dah, air dah penuh. Jadi ini akan mengakibatkan dia punya program semuanya. Jadi biarkan dia kering, semua air kering, tarik buat dia balik sampai kat workshop.
normally kereta ni dah kira habis lah. Jadi tak boleh, kalau kita paksa dia lagilah habis. Jadi kita perlu dia servis, kita perlu buat balik kapek-kapek, kursi-kursi semua kena keluar, kena cuci balik semula. Terpaksa kedai yang buat. Paling baik sebelum kita letakkan kereta kita kena fikirlah kawasan tu rendah ke tinggi. Kalau dah tengok keadaan semua okey, tak ada masalah, kita boleh letak lah kan. Itu yang terbaik lah. Jadilah seorang pemandu yang bijak. Jadikan selamat kocik, selamat nyawa, dan selamat harta ke mana saja anda pergi. Kota Kinabalu 93.9. Tersebut kenapa? Kerana saya mencuri, dia kata. Apa yang kamu curi? Dia tengok macam ni, curi apa? Dia hanya mencuri satu kotak pencil box yang lebih kurang kata sial dalam harga yang mahal lah, mungkin 30-40 ringgit. Dan dia tanya, kenapa kamu kena curi benda tersebut? Dan kita tahu manusia ini tidak sama. Dia kata sebab dia dah berjanji dengan anak dia, seandainya anak dia mendapat nombor 1 pada peperiksaan penting itu, dia kata dia akan ibu akan hadiahkan kepada kamu sebuah pencil box yang paling cantik untuk kamu. Dan hari itu dia kata anak dia balik dan kita dapat nombor 1. Dia peluk kegembiraan. Tetapi rasa usrah seorang ibu, dia mula tahu bahawa dia tak boleh pecahkan perasaan seorang anak dalam keadaan dia tidak punya duit apapun. Dia kata tak apa, nanti ibu keluar sekejap nak beli. Sedangkan dalam duit dia langsung tidak ada, dalam poket dia tidak ada duit sama sekali. Apa yang si ibu ni buat? Kita bukan nak menghalalkan benda ni. Yang salah tetap salah. Tetapi naluri ibu pada ketika ia tak mahu nak pecahkan kegembiraan anak ini, maka pada ketika itu dia telah buat satu kesilapan. Dia telah mencuri lebih kurang RM30 dia pun. Dan dia ditangkap. Dan pihak kedai bawa kepada polis. Dan sekarang dia di-charge di mahkamah. Dan dia mungkin dihukum beberapa tahun penjara. Semua yang dikasih sekalian, datang perasaannya kata tak patut ibu ni melalui semua ini hanya kerana semua ini. Tetapi dia sebagai lawyer, dia nak bagi tahu betul ke tak. Mungkin kadang-kadang orang ni hanya memanipulasi cerita untuk mendapat simpati. Dia pergi sekolah, dia cek sendiri rekod, dia jumpa dengan pengetua, benar budak ni anak dia dapat nombor 1. Dia tanam azam untuk pergi berjumpa dengan mahkamah dan hakim. Dia sendiri membela dengan percuma dan dengan izin, dia kata dengan maknanya jalan dia mampu dan menyebabkan semua orang akhirnya kemudian membebaskan wanita ini. Dan saat itulah anak ini, ibu ini tak tahu perkataan terima kasih yang diucapkan di atas pertolongan tersebut. Rakan usaha yang dikasih sekalian, anak tersebut memeluk dia. Ibu ni mengucapkan jutaan terima kasih kepada dia. Sehinggalah rakan usaha, benda ni berjalan, dia kata dia lupa. Sampai satu hari dia, setelah belas tahun kemudian, dia minum di satu restoran. Dan kemudian ada seorang lawyer yang dalam ramai-ramai lawyer muda datang dan melihat pada dia, duduk di sebelah dia dan bertanya nama dia. Dia kata, dia tu nama saya. Dia kata, Tuan ingat tak berapa belas tahun yang lalu seorang anak lelaki yang ibunya mencuri sebuah pencil box dan bakal masuk dalam penjara kerana kesalahan tersebut. Ya, dia kata saya masih ingat cerita itu. Anak lelaki tersebut adalah saya. Dan dia kata mereka berpelukan pada ketika itu. Akan usrah yang saya kasih sekalian, satu kebaikan yang kita taburkan pada satu hari merubah hidup seorang manusia. Cuba bayangkan kalau ibu tersebut pergi ke dalam penjara dan mungkin anak musnah kehidupan dia. Kita tidak melihat seorang yang berpotensi di hadapan kita dalam kehidupan kita.
sekali kita melakukan kebaikan, Allah menyimpan sebenarnya berjuta kebaikan yang lain untuk kita meraih di dunia. Dan cuba bayang di hari akhirat kalau kebaikan tersebut ditunjuk oleh Allah kepada kita. Hidup sementara akan usrah yang dikasih sekalian, Allah sedang menunggu pada setiap hari. Kulun nas, kata Nabi, berpagi-pagi fabada' nafsah, mereka jual diri mereka, sama ada mereka membebaskan diri mereka atau mereka menjahanamkan diri mereka. Jiwa merdeka sentiasa memberi yang terbaik terhadap Allah, kepada Allah, memberi khidmat terbaik kepada manusia. Ustaz sebut tadi, bukan kerana cabaran, bukan kerana pujian, bukan kerana apapun, tetapi kerana Allah. Jom kita lakukan proses bersama-sama, insya-Allah.